Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan utama, bersempena dengan sambutan Hari Raya yang hampir tiba, hiasan Aidilfitri patung kucing White Cat di Padungan dinyalakan menjadikan ia lebih menyelah dalam suasana perayaan. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuyan, patung kucing ini bukan sahaja menjadi mercu tanda di Bandaraya Kuching, tetapi ia juga merupakan kucing fashion yang sering berubah-ubah ketika setiap perayaan berbeza di Sarawak. Jelasnya pihak Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS berusaha untuk melambangkan kota perpaduan dalam menyambut Hari Raya bersama. People of MBKS making an effort to symbolize the city of unity and coming together to celebrate this Hari Raya. And this is consistent with the Sarawak, the people of Sarawak, in which we always coming together to celebrate in whatever occasions that we have, and then in also to share during the Ramadan. I've been invited to so many buka puasa and not only experience all the wonderful hospitality and the foods of buka puasa, but also very grateful for the opportunity to share the celebration and the buka puasa together with them. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghidupkan lampu Hari Raya Aidilfitri di patung kucing White Cat Padungan Kuching pada Rabu. Sementara itu, Kerajaan Sarawak bersetuju untuk menetapkan Hari Kelepasan Am tambahan bagi seluruh Sarawak sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri 2023. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, perkara tersebut diputuskan setelah mendapat nasihat daripada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Katanya dalam satu kenyataan media pada Rabu, Kerajaan Sarawak menetapkan hari Isnin 24 April 2023 sebagai Hari Kelepasan Am tambahan sekiranya tarikh 1 Syawal 1444 Hijrah jatuh pada Jumaat 21 April 2023. Tambah beliau, sekiranya tarikh 1 Syawal jatuh pada Sabtu 22 April 2023 pula, maka Kerajaan Sarawak menetapkan hari Jumaat 21 April 2023 sebagai Hari Kelepasan Am tambahan. Beliau turut menjelaskan sekiranya hari kedua Hari Raya Aidilfitri akan jatuh pada hari kelepasan mingguan iaitu Ahad 23 April 2023, maka Isnin 24 April 2023 adalah cuti gantian secara automatik. Dalam perkembangan lain, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar meluangkan masa menghadiri majlis berbuka puasa, solat maghrib, isyak dan sunat tarawih berjemaah bersama penjara awam bahagian Samarahan di Dewan Suara Kota Samarahan pada Rabu. Majlis tersebut turut diserikan dengan kehadiran isteri Kepada Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datin Amar Baduyah Bujang. Turut hadir barisan pentadbiran bahagian Samarahan, ketua-ketua jabatan, ketua masyarakat dan ketua kaum serta penjara awam bahagian Samarahan. Selepas berbuka puasa, majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan ikhlas Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Malaysia Maksak Sarawak kepada 30 penerima dan 16 penjara awam di bahagian Samarahan. Seterusnya, beliau bersama jemputan lain yang beragama Islam menunaikan solat maghrib, isyak dan sunat tarawih berjemaah di bilik kuliah Dewan Suara Kota Samarahan yang dipimpin oleh Pegawai Hal Ehwal Islam Jais bahagian Samarahan Anwar Musaddad Muhammad Tajuddin. Turut hadir dalam majlis tersebut pemangku residen bahagian Samarahan, merangkap pengerusi Maksak bahagian Samarahan, Muhammad Irwan Bahari Bujang, Timbalan Residen bahagian Samarahan, Anwar Daan, Temenggung Melayu bahagian Samarahan, Cik Bujang, Pemancar Daerah Samarahan, Seli Hassan serta jemputan lain. Laporan seterusnya, tiada penalti dikenakan kepada individu atau syarikat yang layak untuk membuat pengakuan sukarelawan berkaitan pelaporan pendapatan bagi tempoh 1 Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, pihaknya dalam pada itu menyeru kepada pembayar cukai yang layak untuk hadir ke Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN di setiap daerah untuk membuat pengakuan sukarela menerusi program pengakuan sukarela PPS. Jelasnya pada tahun 2022, hasil kutipan di Sarawak mencecah nilai 6.6 bilion ringgit. Ada beberapa kaedah, 3 kaedah
sekurang-kurangnya untuk melakukan peningkatan hasil itu. Kaedah pertama sebagaimana yang disebut dalam kertas ini, iaitu pengakuan sukarela. Pengakuan sukarela yang bermula pada 1 bulan 6 tahun ini sehingga 31 hari bulan Mei tahun depan. Kemungkinan kita akan dapat penglibatan daripada 50,000 pembayar cukai dengan anggaran kutipan tambahan 1 bilion ringgit untuk seluruh Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan kerja serta penyerahan sumbangan bakul makanan dan duit raya kepada 30 asnaf di sekitar kawasan Petrajaya Kuching pada Rabu. Ujarnya, selain daripada PPS, LHDN Sarawak turut mengadakan inisiatif Awareness Education Services AES dan sesi libat urus bersama warga awam untuk mengadakan perbincangan bagi memudahkan urusan pembayaran cukai. Jadi saya harap rakyat Sarawak yang layak membayar cukai hadirlah ke tempat kita di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Seri Aman, Mukah dan Limbang untuk membuat pengakuan sukarela ini. Itu boleh menambahkan 6.6 kepada 6.8 tadi. Satu lagi. Sementara itu, katanya sebanyak 1.26 bilion ringgit telah diagihkan kepada 8.7 juta penerima sumbangan tunai rahmah STR bagi fasa 1 dan 2, manakala sekitar 8 bilion ringgit diagihkan kepada 9 juta penerima di Malaysia bagi STR fasa 3 dan 4. Selanjutnya, Kementerian Pengangkutan Malaysia melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak melancarkan program walkabout kempen keselamatan jalan raya dengan melaksanakan ops sempena musim perayaan Hari Raya Aidilfitri yang bermula pada 18 April sehingga 27 April 2023 secara serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, kempen ini bertujuan meningkatkan kesedaran berhubung kepentingan keselamatan jalan raya agar perjalanan trafik di musim perayaan ini dapat berjalan dengan lancar. Jelasnya, ia sekaligus dapat memastikan penggunaan jalan raya selamat serta dapat menyumbang kepada penurunan kadar kemalangan maut dalam negara. PJ Sarawak mengambil langkah untuk melaksanakan rondaan di sebanyak 53 lokasi strategik di seluruh negeri Sarawak yang dikenal pasti kerap berlaku kemalangan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan program walkabout kempen keselamatan jalan raya di stesen Petros Darul Hana Kuching pada Rabu. Menurutnya lagi, kempen keselamatan dan ops bersepadu kali ini menitikberatkan 4 teras utama, iaitu pendidikan dan advokasi, penguatkuasaan, pencegahan dan pemantauan serta penilaian. Tegasnya, ops ini akan melibatkan kerjasama Majlis Keselamatan Jalan Raya Sarawak, Polis Diraja Malaysia PDRM, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Jabatan Immigration dan Jabatan Alam Sekitar. Justru beliau menyeru kepada orang ramai agar menjadi mata dan telinga kepada pihak penguatkuasa dengan melaporkan kesalahan lalu lintas sepanjang tempoh ops penguatkuasaan musim perayaan dijalankan. Paparan selanjutnya, kreativiti stesen minyak Gerjas Trading Sdn Bhd di Sibu dengan memaparkan karya seni 3D memulihkannya merangkul sijil Malaysia Book of Records bagi the biggest 3D artwork at a petrol station. Penyerahan sijil tersebut telah disampaikan oleh representative of the Malaysia Book of Records Edwin Yoh kepada Pengurus Besar Sri Minyak Group Amelia Tew serta disaksikan oleh Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu SMC Consular Clearanting yang mewakili Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Michael Tiang Ming T. Clarence berkata karya seni 3D terbesar yang berketinggian 4.33 meter dan lebar 7.07 meter itu dihasilkan oleh artis mural terkenal kelahiran Sibu iaitu Aris Kong atau dikenali sebagai Jagung. Jelasnya mural itu amat mengagumkan dan boleh menarik minat lebih ramai lagi pelancong luar ke Sibu dan menjadikan stesen minyak itu sebuah destinasi tarikan. Pada program tersebut, pihak stesen Gerjas Trading Sdn Bhd turut mengedarkan 150 bungkus bubur lambuk kepada pelanggan yang mengisi minyak sekaligus mengadakan majlis berbuka puasa bersama tetamu jemputan serta kaki tangannya.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri edisi Tengah Hari ini, saksikan suasana program menghidupkan lampu Hari Raya Aidilfitri di patung kucing White Cat Padungan pada Rabu. #menyebar fakta, salam UKAS.